Apa lagi nak dibolehkan kita nak mujuk diri? Belapang dada lah. Marah, memang marah. Siapa yang tak marah kalau tak dapat pergi ke Mekah? Marah. Hatta di zaman Nabi SAW dulu, orang Islam bila dihalang untuk masuk Mekah buat umrah, marah. Yang tak marah, Nabi kita dia. Kalau tuan-tuan rujuk dalam sirah, satu hari Nabi SAW umumkan kepada para sahabat hasrat baginda untuk berangkat ke Mekah bagi menunaikan umrah. Hasrat ini timbul disebabkan Nabi satu malam bermimpi ketika dia di Madinah. Dalam mimpinya itu, Nabi nampak dia dapat masuk ke dalam Mekah, dalam Masjidil Haram bersama dengan para sahabat, ambil kunci Kaabah, mereka tawaf, mereka buat umrah. Dan dalam mimpi itu Nabi dinampakkan sebahagian daripada jemaah cukur rambut. Dan ada sebahagian jemaah gunting rambut. Maka pagi esok Nabi pun ceritalah mimpinya ni kepada para sahabat. Jadi kita semua tahu Nabi kalau mimpi, dia bukan mimpi kosong. Mimpi dia ada makna. Jadi sahabat semua gembira. Yalah, Mekah kan kampung mereka. Berapa lama tak balik. Jadi bila Nabi declare kita dapat masuk Mekah, maka khabar gembira itu telah tersebar viral ketika itu. Bila dah ramai sangat dah bersiap, lantas Nabi pun beritahu sahabat supaya kita buat umrah, buat persiapan untuk nak berangkat. Allah rakamkan kisah ini dalam Quran. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam mimpi itu. Sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kamu masuk dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutmu, dan kamu tidak merasa takut sehingga kamu pulang. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Namun Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana dia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahui. Maka dia menyediakannya sebelum terlaksananya mimpi itu. Itulah kemenangan pada masa yang dekat. Surah Al-Fathu ayat 27. Lantas Nabi pun keluarlah daripada Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah pada hari Isnin tanggal 1 Zulqaidah tahun 6 Hijrah. Tujuan baginda 100% nak buat umrah, tak ada niat lain. Maka kata para sahabat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah yuridu ziyaratal bait la yurid qitalan wa saqa ma'hu 70 budnah wa kana an-nasu 700 rajulin kanat kullu budnatin an 10 nafar. Nabi keluar pada tahun berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Baginda nak melakukan ziarah ke Baitullah dan tidak terlintas pun mahu berperang. Baginda membawa 70 ekor unta dan diiringi 700 orang laki-laki bersama Nabi. Setiap seekor unta adalah untuk 10 orang. Maka Nabi pun mengajaklah orang-orang Arab, mengajak orang-orang Badui di sekitar untuk keluar bersama Nabi. Nabi membersihkan pakaiannya dan menaiki untanya yang bernama Al-Qaswah. Dan sepeninggalan Nabi ke Mekah, Nabi telah melantik Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk memangku tugasannya di Madinah.
Walaupun ada khilaf mengatakan bukannya Ibnu Ummi Maktum, ada yang kata Numailah, Abdullah Al-Laiti dan bagai-bagai. Tapi memang Nabi tinggalkan lama sebab dia lantik pemangku. Pendek cerita, bila sampai saja di sepadan, ketika Nabi nak masuk ke Mekah atau nak masuk untuk sepadan Mekah itu, dia telah dihalang oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah tak benarkan. Agaknya Menteri Kesihatan Quraisy masa tu buat pengumuman tidak dibenarkan. Sebab berdasarkan kajian data-data yang ada, orang Madinah ni agaklah masa tu kita tak tahu. Jadi para sahabat ketika itu agak terkejut. Sebab hajat tidak kesampaian. Bayangkanlah dalam perjalanan sampai di Hudaibiyah, kira-kira 22 km daripada Mekah, para sahabat dihalang dan diminta untuk balik. Tapi Nabi tak nak balik kosong. Buatlah sikit hitam putih perjanjian. Lalu muncullah perjanjian Hudaibiyah. Untuk memberi keterangan bila boleh masuk ni. You sebut tangguh sampai bila? Sampai Februari? Contoh saja. Sampai Mac, sampai April. Baik tangguh setahun. Tak ada kami nunggu. Contoh. Buat hitam putih, buat perjanjian. Namanya perjanjian Hudaibiyah. Bila dah selesai perjanjian, Nabi okey, sahabat tak puas hati. Kita pun tak puas hati. Jalan jauh-jauh, tak boleh pergi. Dah nak masuk dah, tak lepas. Sahabat yang paling berani, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi, dia bertanya, Alasna alal haqqi wa aduhuna alal batil? Ya Rasulullah, minta maaf saya nak tanya, jangan marah. Bukankah kita ni agama Islam? Islam ni agama yang paling benar. Selain daripada Islam, semuanya batil. Betul atau tidak, Tuhan? Nabi jawab, bala, of course, ya. Umar tanya lagi, falima nu'tid daniyata fi dinina? Kenapa kita terlampau bertolak ansur sampai orang pijak leher kita? Kenapa terlampau bagi muka? Terlampau sampai kita terpaksa berpatah balik. Sedangkan Allah belum turunkan apa-apa keputusan. Sama ada kita balik ataupun kita teruskan perjalanan, ya Rasulullah. Ini Umar Al-Khattab. Dia berani. Nabi pun jawab, wahai Ibn Al-Khattab, inni Rasulullah. Aku ni Nabi. Walastu a'sihi wa huwa nasiri. Sekali-kali aku tidak akan derhaka kepada Tuhan aku. Dialah pembantu aku. Dia yang membantu aku. Allah membantu aku. Aku takkan sia-siakan Allah. Aku takkan tinggalkan Allah. Umar tanya lagi, awalaisa kunta tuhaddithuna anna sana'til bait fanatufu bihi? Ya Rasulullah, minta maaf saya nak tanya, bukankah sebelum ini Tuhan beritahu kita akan masuk Masjidil Haram, kita akan tawaf di Kaabah? Dulu Tuhan cakap begitu. Macam mana sekarang ni tak boleh pergi pula dah? Umar protes. Maka Nabi SAW bila didesak-desak oleh Sayyidina Umar itu, Nabi jawab, bala, ya, aku pernah cakap begitu. Tetapi fa akhbartuka anna na'tihil am? Adakah aku beritahu pada engkau kita akan tawaf pada tahun ini? Aku tak cakap. Aku hanya beritahu kita akan masuk Mekah buat tawaf. Aku tak cakap tahun ini. Fa innaka atihi wa mutawwafun bihi. Nabi terangkan kepada Umar, tapi one thing for sure, satu benda yang boleh pasti, satu hari nanti kita akan datang ke rumah Allah ini dan kita akan tawaf. Umar tak puas hati. Tak puas hati tuan, kita tak puas hati. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Abu Bakar, skripnya lebih kurang sama juga. Wahai Abu Bakar, falima nu'tid daniyata fi dinina idza qala ayyuhar rajul innahu la Rasulullah? Umar tanya kepada Abu Bakar, apa kita ni terlampau bagi muka sangat? Orang pijak kita, orang tak hormat kita.
Kita ada maruah, kita nak buat umrah, orang tegak-tegak suruh balik, takkan tak melawan. Biar putih tulang, jangan putih mata bah. Apa ni? Lawanlah sikit. Orang suruh balik-balik, suruh tangguh-tangguh. Tak ada langsung yang berani ke depan. Ambil cerita di bawah. Apa jawab Abu Bakar? Innahu la Rasulullah. Umar, Nabi tu. Mu sedar tak mu bercakap dengan siapa? Mu bercakap dengan Nabi. Kata Abu Bakar, wahai Umar, berpegang teguhlah dengan keputusan ini sampai kau mati. Nescaya Allah akan berada bersamamu kalau kamu duduk dalam kebenaran. Abu Bakar dia melembutkan balik. Ketika itulah kata ulama turun firman Allah, Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya kami akan membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Surah Al-Fatah ayat yang pertama. Kemudian Nabi pun ketika ayat ni turun, dia panggil satu orang sahabat, mau pergi baca ayat ni kepada Sayyidina Umar. Dia tak sabar sangat. Bacakan ayat ni pada dia. Setelah mendengar ayat ini, Umar tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, adakah ayat ni mengatakan kita sekarang di pihak yang menang ya Rasulullah? Nabi kata, ya, kita menang. Kerana kita redha dengan ketentuan Allah. Umar puas hati dia balik. Kata para ulama, antaranya kata Az-Zuhri, selepas peristiwa itu, Umar merasa sangat menyesal seumur hidup kerana keceluparannya meninggikan suara depan Nabi. Dia marah, dia kesal sangat dengan percakapan dia itu. Sehingga kata Az-Zuhri, fa'amiltu lidzalika a'malan. Kata Umar, disebabkan kebiadaban aku itu, aku telah wajibkan diriku buat beberapa amalan sunat. Aku bersedekah, berpuasa, semayang, aku membebaskan hamba, segala kebaikan aku buat. Sebab aku bimbang percakapan aku kepada Nabi ketika itu melukakan hati dia. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga inilah kebaikan yang aku buat diterima di sisinya. Cerita ni panjang, boleh rujuk dalam Sirah Nabawiyah li Ibni Ishaq. Sebab itu kalau tuan-tuan marah, munasabah. Tapi bagaimana melihat Nabi Sayyidina Abu Bakar? Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar. Sabar. Nak cakap apa lagi? Takkan nak suruh tuan-tuan mengasah parang pula balik rumah. Sabar. Sabar. Kepada yang tak berkesempatan nak menunaikan umrah, tak kira lah minggu ni ke minggu depan, saya pun berdebar ke tuan-tuan bulan 3 ni sepatutnya berangkat. Tak tahu lagi ni, tak boleh nak act sangat ni. Tak boleh nak cakap action sangat. Kepada yang siap-siap dah nak berangkat, dah teringat dah nak pergi ke Mekah, Nabi SAW dia mengajarkan kepada kita, tak apalah kita dihalang buat kerja umrah, tapi mu buat 3 amalan ini, mu dapat pahala setarah pergi umrah. Nak mujukkan hati kita. Apa amalan tuan-tuan boleh buat? Pertama sekali, datanglah semayang jemaah 5 waktu di masjid dan buatlah semayang duha di masjid. Dalam hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatil maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dah berwuduk, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan solat fardu, maka ganjarannya sama seperti pahala dia mengerjakan haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yusbihu illa iyyah fa ajru ka ajril mu'tamir. Siapa-siapa yang keluar rumah untuk mengerjakan solat duha di masjid, maka dia akan diberikan pahala umrah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pada tuan-tuan, datanglah ke masjid. Yalah, semayang di masjid ini memanglah tak khusyuk. Mana ada orang khusyuk semayang masjid. Itu kita sekarang kehilangan banyak ramai jemaah kita dah tak datang dah ke masjid. Bila tanya kenapa tak datang ke masjid, malas aku tak dapat pahala. Berapa pula? Sah renggang macam tanam pokok getah. Kalau kata malas aku nak semayang, mana ada pahala, datang je lah. Kalau kita tanya awak mau marah selesai macam mana? Tak ada selesai, kita tunggu Imam Mahdi lah datang.
Esok Imam Mahdi datang, dia marah habis ke Jabatan Agama. Sementara tuan-tuan tunggu Imam Mahdi datang, imam masjid pun nunggu ke tuan-tuan datang. Ada duduk kat tangga tu hari-hari. Jadi sementara nunggu Imam Mahdi tu datang tu, nunggu ke imam masjid. Imam masjid pun hari-hari nunggu kat parking. Tak ada jemaah datang. Ni contoh lah. Datang semayang. Semayang jemaah pun sunnah juga. Kita semayang di rumah tak dapat sunnah. Semayang di masjid sunnah. Datanglah semayang. Dan nak ekstra semayang duha. Saya ingat masjid buka pagi kan. Boleh datang masjid, semayang duha. Main duha ni lepas semayang subuh, tak payah balik duduk sekejap. Dia tulis syuruk. Syuruk tu dah boleh semayang. Syuruk ni duha awal waktu sebenarnya. Lepas pada syuruk tu dah boleh duha lah. Semayang duha. Dapat pahala umrah. Apa lagi amalan? Nabi pesan, zikir selepas semayang subuh berjemaah sampai matahari terbit. Kemudian semayang sunat 2 rakaat. Sebagaimana kata Anas bin Malik, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Kata Anas, Nabi cerita, siapa datang masjid? Semuanya cerita datang masjid. Siapa yang datang ke masjid, semayang subuh berjemaah bersama imam. Kemudian habis semayang, dia tetap duduk sambil berzikir. Jangan main telefon tengok WhatsApp. Jangan. Zikir sampailah terbit matahari. Mana tulis syuruk tu boleh lah. Berhenti. Kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat. Maka dia dapat pahala haji dan umrah. Sehingga di hujungnya Nabi menyebut tamatin. Perfect. Sempurna. Kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa makna amalan ini? Kata Syekh Mutar As-Sinqiti dalam kitab Syarah Zadul Mustaqni', keutamaan ini hanya diraih kalau kita buat beberapa perkara yang agak ketat. Pertama, semayang subuh itu mestilah dilakukan secara berjemaah. Tidak boleh bersendirian. Jadi tuan-tuan, senang, datanglah berjemaah di masjid. Datang jemaah di masjid. Yang kedua, mestilah orang tu duduk berzikir lepas semayang. Maknanya kalau dia duduk tapi tidur, macam tuan-tuan yang dengar ceramah ni, ada tidur seorang dua, tak ada lah markah. Dia yang duduk berzikir. Zikir ni maknanya ingat. Orang tidur dia mimpi. Dia bukan ingat, dia mimpi. Ataupun dia baca Quran, dia beristighfar, baca buku agama, beri nasihat agama, bincang tentang agama, boleh. Dan dia duduk ini, kata Syekh Mutar As-Sinqiti, duduk di tempatnya, tidak bergerak ke sana kemari sampailah terbit matahari. Kenapa syarat ketat? Sebab fadilatnya terlampau besar, iaitu pahala haji dan umrah. Kemudian dia masuk waktu syuruk, dia semayang sunat isyraq 2 rakaat. Solat ini biasanya kita dirikan selepas terbitnya matahari setinggi tombak. Setinggi tombak. Jadi ini amalan kedua. Boleh buatlah esok lusa, boleh. Esok Ahad boleh datang semayang masjid. Yang ketiga, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau nak buat kebaikan. Maknanya bukan sekadar ibadat solat saja yang boleh kita dapatkan pahala haji dan umrah. Menuntut ilmu dan mengajar di masjid pun dapat pahala ibadat haji, lagi besar lagi. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamah kana lahu ka'adri hajin taman hijjatuhu. Siapa yang berangkat pergi ke masjid untuk belajar satu kebaikan atau nak mengajar satu kebaikan, dia akan diberikan pahala seperti pahala ibadat haji yang sempurna hajinya. Maka 3 amalan ni buatkanlah. Mudah-mudahan Allah menggantikan yang sepatutnya kita sedang berada di Masjidil Haram dan sebagainya, dapatlah kita bermotivasi sikit meneruskan kehidupan.